Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi untuk kita memahami kuliah kita pada hari ini. Besok raya pertama, raya kedua, raya ketiga kita cuti dulu kuliah kita. Raya keempat kita sambung insya-Allah. Walaupun Pak Haji tak pergi ke mana-mana, tapi biarlah ibu, bapa, tuan-puan bercuti dengan keluarga dahulu ya. Sambil-sambil makan kuih raya tu ingatlah kepada Pak Haji sama yang duduk di hutan Yan ini. Tapi apa pun insya-Allah kita nikmati hidup ini. Ya, bahawa keindahan itu berada di hati kita. Kalau hati kita besar, rumah yang kecil terasa luas. Kalau hati kita kecil, rumah yang besar terasa sempit. Masya-Allah. Baik. Pak Haji meneruskan lagi ya. Salah satu daripada keracunan mercury ini ataupun keracunan heavy metal ini, bukan mercury saja ya, semua ialah yang pertama dia jadi infertility. Apa tu infertility? Dia jadi tak subur. Sama ada pada count of sperm bagi orang lelaki, jumlah sperm tak cukup, jumlah sperm tak aktif, yang aktif itu tak cukup, ataupun kecacatan pada sperm tersebut. Pak Haji dah bagi tahu salah satu herba untuk memperbaiki sperm ini ialah sambung nyawa. Sambung nyawa. Jadi oleh itu GP ini kita boleh ambil, dia adalah untuk memperbaikinya. Boleh. Tetapi kadang-kadang dia tidak berlaku juga. Jadi oleh sebab itu maka untuk kesuburan bagi seorang lelaki harus mengambil deep sea. Itu yang pertama. Tetapi kalau perempuan juga mempunyai racun metal yang tinggi, dia pun infertility juga. Ovum itu, dia tak dapat, dia tidak mengalami kematangan. Jadi oleh sebab itu ovum tak matang ini menyebabkan dia juga gagal untuk hamil. Jadi oleh sebab itu mereka yang tidak ada zuriat keturunan boleh mencuba dengan pengkaedahan sebuah kefahaman kemungkinan besar ada masalah racun metal. Alhamdulillah, daripada pengalaman Pak Haji beri kepada pasien-pasien ini, sebab kita tidak tahu apakah sebabnya ya. Kadang-kadang masalah di tiup fallopiannya, kadang-kadang ada masalah di tempat lain. Tetapi bagi masalah yang sudah didiagnoskan oleh doktor, mengatakan kedua-duanya subur tetapi tak hamil, selalunya kita bagi dipsi. Alhamdulillah. Kalau dulu Pak Haji akan bagi dipsi, bila bagi dipsi saja kena bagi omega 3. Mesti sinergi antara dipsi dan omega 3 ini. Ambil terus di samping ambil kopi radik ya, bagi untuk orang laki-laki, kacik Fatimah untuk perempuan. Jika tidak ada omega 3, boleh ambil spirulina, deep sea plus dengan spirulina. Kalau tak ada spirulina, boleh juga kita ambil daripada herba-herba yang lain yang mempunyai omega 3. Spirulina tu ada omega 3. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kita boleh gunakan tu. Baik, kalau kita tidak ada deep sea, apa yang kita nak guna? Deep sea tidak ada. Misalnya di tempat kita jauh. Baik, Pak Haji bagikan ada satu kaedah macam mana untuk merawatnya. Kaedah ini juga digunakan untuk merawat anxiety, kemurungan. Karena kemurungan itu pada pengetahuan Pak Haji juga hasil daripada metal. Maaflah kalau ada orang kata ini kemurungan ini sebab imbalance hormon. Ya betul. Tetapi awalnya adalah kerana metal. Nak keluar metal ini, kalau tak ada deep sea, melalui dua herba. Cuba tengok, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Kalau orang ada anxiety, pertama ialah spirulina, kerana ada omega 3. Spirulina. Yang kedua ambil rosella. Bercampuran di antara spirulina dengan rosella ini, masya-Allah, terbaik untuk yang masalah jiwa, kejiwaan. Itu di antaranya ya, ada dalam buku kita Jawi Medherb 1, 2, 3, 4 ada cerita tentang bagaimana merawat masalah-masalah
orang kata masalah kesurupan, masalah kejiwaan ini. Ingat, Rosella itu dan juga ingat spirina itu pergabungan di antara dua warna merah dan hijau, dua tempat dasar yang berbeza, lautan dan juga daratan. Menggabungkan dua-duanya itu, vitamin C dan bioflavonoid yang tinggi, klorofil yang tinggi, bergabung antara duanya itu memperbaiki keseluruhan hidup, hormon, perasaan diri kita. Cuba bapa ibu yang tak gembira, katalah tak gembira, cuba ambil spirina satu, ambil rosella satu, jadi happy jadi ubat penenang. Bukan ubat penenang, bukan ubat yang boleh memberikan hormon bahagia, gembira, cinta. Yang penting cinta tu. Kalau dia sudah tak cinta, hilanglah segala-galanya. Kerana Allah Ta'ala buat langit dan bumi ini dengan cinta, mahabbah. Salah satu mahabbah Rasul, cinta Rasul, cinta Allah. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba kalau dia melakukan amal ibadah dalam keadaan cinta? Dia tidak ada keterpaksaan. Beza sekali orang yang bercinta dengan orang yang tak bercinta. Kita tak boleh kira lah cinta sebelum kahwin, cinta selepas kahwin. Tapi orang yang ada cinta dengan orang yang tidak ada cinta. Orang cinta, Pak Ji nak sebutkan, kerana Zulaikha itu terlalu cinta kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf terpenjara di dalam penjara kerana cinta. Selepas Nabi Yusuf itu keluar daripada penjara, Allah mempertemukan balik dua insan ini yang sama-sama bercinta sebenarnya. Pertemukan balik. Tetapi pada ketika itu Zulaikha sudah bertemu dengan cinta kepada Allah. Masya Allah. Bila orang itu sudah mula cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul lebih tinggi, baru dia betul. Baru minda dia betul. Baru cara hidup, cara pandangannya betul. Tapi selagi dia belum ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, maka cintanya itu berdasar kepada nafsu. Maka oleh sebab itu, maka akan terjadi banyak masalah. Jadi oleh sebab itu Allah buat hormon cinta kepada Allah dan kepada Rasul ini. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang Pak Ji nak sebutkan sini, bahawa kerana cinta ni lautan dalam orang sanggup untuk renangi. Lautan api lagi sanggup untuk dihadapi. Masya Allah. Baik, sebenarnya nak menghidupkan ini dinamakan semangat, willpower. Nak hidupkan semangat ini, maka perlu ambil vitamin C dan spirulina. Vitamin C dan spirulina. Kalau kita lepas, maksudnya kita tak ambil, nanti ketika ada beban, kita tak kuat. Maka kena ambil AGH. Kata ambil AGH, Deep Sea. Sebab itu, Pak Haji gunakan Deep Sea ni untuk ubat orang gila. Bagi dia makan. Sebab apa? Dia mengembalikan hormonnya. Itu ada antaranya. Okey. Kemudian, salah satu yang Pak Ji nak sebut tadi ialah kerosakan ginjal tadi ni, ialah kerana metal. Kita kena keluarkan. Macam mana cara nak keluarkan? Itu Deep Sea. Bagi pesakit-pesakit yang menggunakan hemodialisis, pesanan Pak Haji sini, cuba-cubalah menggunakan Deep Sea. Mudah-mudahan makin kurang. Ya, insya-Allah. Baik, kemudian pula dia akan merosakkan bukan hanya otak tapi juga saraf yang menyebabkan Parkinson. Pak Haji ada buat satu herba dipanggil Evergreen Centella. Evergreen Centella ini percampuran di antara spirulina, tengok spirulina lagi, dan juga kita campurkan dengan spirulina itu dengan pegaga. Ini pegaga ini. Sebab itulah kenapa pegaga itu menguatkan otak kita.
Otak dia selain daripada dia menguatkan otak, dia menguatkan ingatan. Orang yang pikun, orang yang lupa kerana metal, ini dia. Anak-anak yang paling banyak sekali guna metal. Di mana penggunaan metal kepada anak-anak? Pensel warna. Pensel warna itu banyak sekali. Nanti akan kita bincangkan. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa dia akan ada Parkinson bagi orang tua. Tapi bagi anak-anak, dia akan melumpuhkan ingatan kepada otak. Ni Evergreen Centella. Evergreen Centella ini percampuran di antara dua. Yang pertama daripada spirulina, ya, pertama daripada spirulina. Yang kedua dia menggunakan daripada gaga. Ini hidup ini. Gaga hidup. Ini. Bagus sekali. Berhenti orang Parkinson. Pak Haji hantar kepada Persatuan Parkinson Malaysia. Hantar sampel lagi. Tapi mereka tak mau dengar. Mereka merasakan ini satu bisnes. HPA nak berbisnes. Itulah selalunya orang lihat kita. Ya, dia lihat kita ni selalunya nak bisnes. Apa saja pasal bisnes. Sehinggakan ya, nilai-nilai kemanusiaan itu sudah hilang. Sudah tak dipandang orang. Semuanya bisnes, wang. Sebab wang. Kita adakan kuliah ni sebab wang. Kita ini buat produk ni sebab wang. Nilai insaniah itu sudah hilang. Karamah insaniah itu sudah hilang. Values, religious values, nilai agama. Di mana Pak Haji nak sebut sikit ucapan Lim Kuan Yew, iaitu Perdana Menteri Singapura. Beliau mengatakan bahawa aku berjaya menjadikan Singapura ini sebuah negara maju. Tetapi aku gagal untuk menjadikan penduduknya itu religious value, yang mempunyai religious values. Itu ucapan beliau ketika saat nak mati. Bahawa bagaimana kalaulah manusia ini hidup hanya untuk material, untuk benda. Manusia hidup tidak ada nilai. Nilai di sudut kasih sayang. Nilai untuk bantu, saling bantu-membantu. Nilai melihat kesusahan orang lain sama seperti kesusahan kita. Melihat tangisan orang itu adalah tangisan kita. Manusia hidup berakus. Apa saja mau dikaut untuk diri pribadi. Itu values, nilai. Islam dia tak ajar begitu. Islam adalah agama yang diturunkan melalui perutusan para nabi untuk merangkul seramai orang. Yang susah dipegangnya, yang susah. Yang tidak upaya dipegangnya, yang jatuh diangkat. Islam melihat kesemua itu harus hidup di atas permukaan bumi ini dengan damai-damai. Undang-undang Islam bukan untuk menghukum, tapi pendidikan, shield, perlindungan, supaya orang dapat tidur pada waktu malam, supaya orang tidak rasa ketakutan. Sewaktu pelaksanaan undang-undang Islam, sangat sedikit, terlalu sedikit kasus-kasus yang berlaku. Sebab apa? Manusia terbentuk dengan nilai agama. Tidak mencuri walaupun mempunyai kesempatan. Tidak mengambil tanpa meminta. Ya, jadi oleh sebab itu, maka nilai agama itu paling penting. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka Cordial Evergreen Centella ini digunakan. Apa dia? Pegaga spirulina. Kalau yang Pak Haji sebut tadi, spirulina plus dengan rosen. Pegaga spirulina, ini pegaga dengan ginkgo. Allahu Akbar. Apakah pegaga ini salah satu daripada herba yang digunakan untuk otak, untuk saraf, untuk buang metal? Ya, salah satu.
Herba mempunyai serat yang tinggi. Ya, itu ada di antaranya. Baik, yang kedua seterusnya, orang yang ada metal ini dia akan jadi kurus. Turun berat badannya. Nampak drastik sekali. Sebab dia sudah berlaku pencemaran di livernya, di hatinya. Orang yang nak bagi kurus badan itu, dia makan ubat untuk fungsinya di hati. Sebab itu banyak ubat-ubat kurus badan itu menyebabkan orang yang mengamalnya mati. Sebab apa? Sebab dia rosak hati. Banyak. Orang itu boleh turun berat badannya bila fungsi hati itu ya diberikan dengan satu fungsi lakonan yang tak betul, maka dia akan terjadi begitu. Jadi turunnya berat badan. Jadi oleh sebab itu maka salah satu yang boleh kita lihat ialah orang itu jadi kurus. Jadi kurus. Kemudian seterusnya itu dia akan sakit kepala. Itu gejala awal. Gejala awal adanya metal, sakit kepala. Kita pun kalau kita selalu sering sakit kepala, bila kita ambil Panadol, paracetamol, sakit kepalanya hilang tak? Hilang. Sembuh tak? Sembuh. Tetapi metalnya hilang tak? Metal tak hilang. Racun tak hilang. Nanti muncul semula, ambil lagi dia punya Panadol. Akhirnya apa yang akan rosak? Liver rosak. Jadi itu yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa sakit kepala ini kena tengok sebab apa. Kalau metal, racun, dia kena keluarkan melalui dipsi. Kena keluar. Itu sakit kepala ini ada indikator untuk kita lihat orang itu ada metal atau tidak. Dia jadi apa? Dia panggil organ-organ yang paling hujung. Kesemutan, kebas di ujung jari, tangan, kaki, kepala dia sakit. Satu lagi, heavy metal ini dia akan sakit di tulang belakang. Pak Haji dah cerita dulu, ketika metal ini masuk dalam tubuh badan kita, kenapa mekanisme tubuh badan kita tidak menolak metal tersebut? Kenapa? Tubuh ini dia bisa mengenal ini bukan mineral. Ini adalah metal, ini mercury. Ini pelambab, ini arsenik. Kenapa tubuh menyerap juga? Sebab metal itu masuk dalam tubuh itu, dia menyerupai seperti kalsium. Dia masuk dalam tubuh badan kita itu tampak seperti kalsium. Jadi bila dia jadi seperti kalsium itu, maka tubuh akan mengisyaratkan dia letak pada gigi, letak pada tulang, sebagainya. Jadi bila tubuh keadaan letak pada tulang itu sebab dianggapnya seperti kalsium. Bila tubuh kita jadi asam, maka tulang ini dikeluarkan untuk pengapuran. Yang keluar adalah metal. Maka bermulalah penyakit. Sebab itu ada orang sebut, saya lepas saya minum fresh orange, lemon, ataupun saya minum jeruk, saya rasa sakit seluruh badan saya. Kenapa? Ya, metal. Atau selepas saya ambil yang jenis-jenis kacang, tak kira lah, kacang tanah ke, kacang panjang ke, kacang kita ambil, saya sakit semua sendi-sendi saya. Kenapa? Metal. Bukankah kacang tu asam, Pak Haji? Betul, dia asid, asam. Asam itu menyebabkan kalsium di dalam tubuh badan kita terkuras. Tapi yang keluar bukan kalsium, yang keluar adalah metal. Gigi gugur, satu-satu gugur. Maka dia akan menghadapi masalah sakit di tulang belakang. Bila dia sakit di tulang belakang itu adalah saraf pusat. Saraf pusat yang menyebabkan dia akan berlaku kesemutan. Saraf pusat. Racun ini di dalam darah ini, metal dalam darah ini sangat sukar untuk dites. Orang akan pergi tes tekanan darah. Boleh tes juga virus dalam darah. Boleh tes juga tentang jantung. Boleh tengok gula. Tapi jarang sekali orang tes metal di dalam darah. Jarang. Tes metal ini ada dua pengkaedahan. Satu menggunakan rambut
Rambut boleh kita gunakan untuk menentukan metal. Dia panggil cerakinan rambut. Sama seperti pokok sawit. Contoh sajalah. Pokok sawit itu nak tentukan mineral itu cukup atau tidak kepada pokok tersebut, ambil daunnya. Kita buat cerakinan daun. Tengok daripada daun itu, analisa daun itu, kita sudah tahu bahawa ini kekurangan apa. Begitu tubuh badan kita juga, ambil daripada rambut, daripada kuku. Ya, atau orang dahulu kerana mereka tidak ada mesin pada ketika itu, mereka cabut. Orang sakit itu cabut dia punya, mereka pegang di hujung rambut itu, cabut. Tengok putusnya di mana. Kalau putusnya di tengah, alhamdulillah. Mungkin kering, mungkin panas, mungkin yin, mungkin yang. Tapi kalau putusnya itu di umbinya, umbisinya tercabut, maka mereka akan ubat dengan pengobatan untuk mengeluarkan racun. Pak Haji ulangi sekali lagi bahawa ampu yang telah digunakan dalam masyarakat Jawa itu salah satu daripada cara untuk mengeluarkan racun. Jadi jangan sepelekan penemuan-penemuan sesepuh kita. Sesepuh kita itu, walaupun kita katakan mereka ini orang-orang tua-tua yang tidak ada pelajaran, tapi cuba kita banding kesihatan tubuh badan mereka dengan kita. Siapa yang lebih kuat? Pak Haji tengok di Jogja itu, ibu-ibu yang tua-tua itu, membawa rumput hijau besar itu di atas belakangnya itu. Berjalan dalam keadaan bongkok begitu. Mungkin kalau dah terlalu lama membawa rumput itu, bongkok begitu. Naik bukit tinggi pula. Kita yang tak bawa apa, bawa HP saja pun capek. Dia naik bukit tinggi tu. Dekat dia punya Penting Sari, tempat pelatihan Habib Aceh. Ya, di bawah tu tempat kita buat pelatihan. Jadi nak naik ke atas itu ada seperti kawasan tinggi. Nak naik ke atas tu, cuba kita naik tengok. Kita naik pun, ya Allah. Dia naik boleh, naik perlahan-lahan. Ibu tua. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai metodologi cara untuk penyembuhan. Kalau di Jepun, ada orang yang usianya 100 tahun ke atas, 116 tahun, mencatat rekod usia panjang-panjang. Generasi dia semua usia panjang. Dia telah meninggalkan satu metodologi, cara macam mana untuk berusia panjang yang ditinggalkan kepadanya, iaitu mengeluarkannya racun itu melalui telapak kaki. Dia ada satu bahan macam inilah Pak Haji tunjukkan. Ni mungkin Bapak Ibu telah pun melihatnya. Betul Pak, segi begitu. Itu diletakkan di bawah tapak kakinya, pada malam esok dibuang. Bahan yang hitam itu ialah abu daripada bambu. Kita sendiri pun boleh buat abunya daripada bambu untuk keluarkan. Jadi bila dia buat begitu, seluruh tubuh badannya itu akan jadi sihat pada esok harinya. Apa yang digunakan? Arang daripada bambu. Tradisi itu telah digunakan dan terbukti dia merawat semua penyakit. Baik, soalannya ada data klinikal, tak ada data klinikal, itu kita bincang kemudian. Tetapi terbukti generasi itu berjaya dan mereka telah menurunkan ilmu pengetahuan ini daripada generasi ke generasi. Baik. Kalau dalam HPA ini, ilmu perawatannya ialah menggunakan minyak bubut MPH. Ini adalah arang. Yang hitam itu adalah arang, karbon aktif, yang disapu pada waktu malam sebelum tidur malam. Pak Haji dah sebut dah bagaimana wanita selepas bersalin, dibasahkan kakinya itu, dipakai stokin, badannya akan segar. Apa rahsianya? Rahsianya jaga pergerakan darah di kaki. Sihatlah tubuh badan. Apakah untuk orang lepas bersalin? Tidak. Kita yang sihat pun begitu juga. Setiap malam lumurkannya daripada MPH ini di bahagian betis sampai di bawah tapak kakinya. Kemudian pakai stokin, dia akan serap masuk
Besok bapa ibu cerita kepada Pak Haji, betul tak apa yang Pak Haji kata? Tubuh badan jadi fresh, jadi sihat. Ini untuk penyakit apa? Untuk semua penyakit. Sebab kunci dia perawatan itu ialah blood circulation yang berlaku di bawah telapak kaki. Itu namanya pelajaran refleksologi. Refleksologi boleh menyebabkan kita tidur enak. Refleksologi menyebabkan tenang kita, release kita. Baik, kalau kita tak ada refleksologi, sapu saja. Biar dia hangat sikit sapu, Masya Allah. Masya Allah. Sebab kebanyakan orang sakit, kakinya dingin. Kakinya dingin. Kalau saya tak mau guna minyak bubut, boleh tak saya gunakan? Boleh. Apa? Boleh guna, ambil daripada susu kambing. Minum sebelum tidur malam. Dia juga memanaskan bagi kaki. Atau deep sea. Ataupun shark cartilage. Shark cartilage. Dia memanaskan kaki. Tetapi praktikalkah kita menggunakan itu? Ya betul, insya-Allah boleh kita gunakan, tetapi lebih baik kalau Pak Haji katakan bismillah. Bagi bapa, ibu, tuan-puan yang mendengar kuliah Pak Haji pada hari ini, sebenarnya kita nak menyambut hari raya besok hari, ingat jangan lupa lumurkan di bahagian kaki, di bawah telapak kaki, dan juga boleh juga pakai stokin pada setiap malam sebelum tidur. Nanti badan akan jadi sihat. Wariskan ilmu ini kepada anak dan generasi kita. Mudah-mudahan masalah ginjal, masalah jantung, masalah darah tinggi, masalah DM, semua masalah itu terawat dengan membetulkan blood circulation di atas bawah tapak kaki ini. Kalau tapak kaki kita angkat begitu, nanti bisa cuba. Kita menolak kaki kita ke atas itu, ada satu urat menegang di situ. Urat ini adalah yang paling penting sekali. Ya, itu dipijat-pijat. Pada setiap malam, sendiri saja pijat. Boleh duduk keadaan kita bersila, boleh. Ya, kita pijat urat tu. Sebab urat tu yang paling sakit. Kalau dipukul di situ, sakit sampai ke atas kepala ni. Pijat di situ. Menggunakan minyak. Sampai tapak kaki kita itu terasa panas. Kemudian baru tidur, Masya Allah, dapat deep sleeping, dapat lawas, dapat blood circulation yang bagus, hilang kesemutan itu dengan hanya pijak di bawah telapak kaki saja. Itu satu kaedah, ya. Dan kalau boleh ambil deep sea, lagi baguslah. Itu yang Pak nak sampaikan. Baik, oleh sebab itu maka bagi kita sakit lenguh, ngilu, sakit kulit dan sakit kuku ini, itu adalah menandakan. Bapak ibu sekalian, macam mana kita nak tahu kalau metal ini sedikit, bukannya banyak? Kalau banyak betul muntah darah, tapi adanya sedikit, tetapi sedikit lama-lama merosakkan. Perut sentiasa kembung. Kalau perut sentiasa kembung, ya, mulalah berfikir tentang deep sea, chelation terapi. Fikirlah bahawa liver itu sudah mula terkontaminasi. Bila perut kembung itu, maka fikirlah harus disapukan minyak bubut di bawah tapak kaki pada setiap malam. Jadi, jika begitu, kalau perut itu kembung, kita kena fikirkan bagaimana kena ambil deep sea ni. Kedua, kalau fikiran kita tak enak, tak gembira, fikir-fikir yang nak mati saja, hilang semangat hidup, ambillah deep sea. Yang ketiga, kalau kita ada anxiety, ya, masalah anxiety, masalah mental disorder, ambillah deep sea. Kemudian seterusnya dia mual dan muntah. Dia rasa mual, dia rasa muntah, dia rasa nak keluar air liur yang banyak. Kadang-kadang dia rasa keringat keluar banyak. Ya, peluh tu keluar banyak. Kerja sedikit saja keluar peluhnya banyak. Ingatlah, salah satu bukan kuman, bukan virus, bukan bakteria, tetapi dia adalah racun metal dalam dunia hari ini. Rom hancur, dihancurkan, dikalahkan. Salah satunya ialah kerana
ketemadunan mereka yang menggunakan piring yang dibuat daripada pewter. Pewter itu ialah percampuran alloy dan timah. Maka hasil daripada itu menyebabkan mereka beracun. Islam datang dengan sebuah ketemadunan yang paling tinggi, iaitu Islam datang dengan cara pemakanan sunnah Nabi SAW. Madu lebah untuk keluarkan racun. Mengambil makanan-makanan daripada makanan sunnah Nabi, iaitu al-hijamah, berbekam untuk keluarkan juga racun. Berpuasa untuk keluarkan racun. Dan makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi itulah yang dikatakan bagaimana cara hidup Rasulullah SAW itu sangat-sangat terbaik. Dan begitu juga apa yang Pak Haji nak sampaikan di sini sebagai akhirnya ialah tolong ingat-ingatkan siapa yang mengikuti kuliah ini, sudah masuk kuliah yang ke-55. Kita ada 5 kuliah lagi untuk menamatkan pelajaran tentang herba. Sudah itu kita sambung dengan pelajaran mengkaji penyakit dan herba. Dan yang seterusnya Pak Haji nak ingatkan ya, satu yang harus diingat betul-betul ialah bagaimana kita mengamalkan herba pada setiap malam. Pertama, pastikan yang boleh dapat tidur malam. Mengkudu, ya, boleh tidur malam. Yang kedua, boleh susu kambing kita minum sebelum tidur malam. Akan menyebabkan deep sleeping. Betul, kita boleh ambil lagi daripada herba-herba yang lain, HGH dan sebagainya, wave. Kita ada banyak metodologi pengobatan itu. Dan yang terakhir, Pak Haji pesankan, jangan lupa lomorkan, basahkan kaki dengan minyak bubuk sebelum tidur malam. Nanti selepas saja hari raya, cerita kepada Pak Haji, betul atau tidak apa yang Pak Haji sebutkan ini. Kaedah perawatan sangat baik untuk semua penyakit. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.